tahun 74 tu, saya baru umur 12 tahun. Saya darjah 6 di Sekolah Kebangsaan Kuala Ketih. Jadi bila kebangkitan rakyat Baling tu, dia bukan terhad di Pekan Baling saja. Dia merebak sampai ke Tawa, di mana daripada Baling ni, Kupang ke Tawa ke Kuala Ketih. Kalau daripada sebelah Baling ni, dia sampai ke kawasan Kampung Lalang, terus naik ke Sik, dan daripada Tawa tu dia masuk sampai ke Badang, sampai ke Kulim. Dia attracts, dia menarik banyak rakyat sekeliling sebab dia berlaku bukan dalam satu hari. Dia mengambil masa berminggu untuk sampai ke kemuncak puluhan ribu. Bila kita besar ni, kita baca sejarah dia, dia dipelopori oleh mahasiswa. Dan mahasiswa tu, pelajar-pelajar tu, dia mai sini, maka naiklah nama Anwar Ibrahim tu berlegar di kalangan orang-orang yang mai. Budak-budak universiti, Anwar Ibrahim kepala dia, yang buat demonstrasi membela nasib rakyat ni. Jadi dia bergerak daripada mulut ke mulut, sampai kami budak-budak sekolah pun masa tu dah dapat kefahaman dan kenal perjuangan Anwar Ibrahim membela nasib rakyat Baling. Dan masa tu juga kita tengok kerajaan counter. Kerajaan ni dia buat keluar juga pamflet kecil-kecil, jangan dengar khabar-khabar angin. Saya ingat lagi, warna dia warna coklat. Depa tempek di beg lah, depa tempek di rata-rata di pintu bas. Jadi counter. Tapi maknanya apa yang diperjuangkan oleh saudara Anwar Ibrahim, dia melekat di pemikiran rakyat, khususnya Baling dan merebak seluruh negara, bahawa yang diperjuangkan itu adalah rakyat, untuk membela nasib rakyat. Dia bukan berjuang untuk membela konglomerat ke bangsawan ke apa-apa. Dan dia bawa kawan-kawan dia tu pun, macam lah kita kenal Syamuddin Rais, Syed Husin, dan mereka ni menderita. Mereka membayar dengan harga yang mahal untuk satu perjuangan. Terima kasih terutama beberapa orang yang saya tahu terlibat dalam demonstrasi kemiskinan rakyat Baling 1974 dulu. Perjanjian ataupun perundingan di antara marhum Tun Abdul Rahman Putra Al-Haj dengan Chin Peng juga di Baling. Kemudian dia gah semula kerana tak semena-mena Kuala Lumpur pada ketika itu dikejutkan. Mana ada dalam sejarah kita senang-senang orang kampung, petani, peneroka, pekebun kecil, penoreh getah, ramai-ramai berhimpun bantah kerana tidak dipedulikan nasib mereka, kemiskinan mereka, kelaparan mereka. Kemudian tengok-tengok dari Baling ke Sik sampai ke Kalostar, tanya mengapa kerajaan tidak bertindak menolong. Kena ingat, saya ingat saudara kena ingat, ni tahun 74. Tahun 71 diluncurkan dasar ekonomi baru yang patut tolong orang susah, terutama orang Melayu miskin. Tahun 1971, 74 orang Melayu miskin bangkit. Kata benar apa pun jadi kepada kami. Dan kebetulan pada masa itu timbul cerita seorang anak kecil yang meninggal dunia. Ada katanya akibat keracunan, tapi ya pokoknya kemiskinan. Kami yang muda-muda di universiti dan juga yang baru keluar universiti tak boleh dengar ini. Jadi saya dan rakan-rakan kata, ayo kita bangkit, sokong. Kami boleh dengar, ini baru jiwa anak muda. Anak muda bukan duduk sebagai di kalangan elit senang lenang, tapi dia mesti menyuarakan perjuangan rakyat.
Dia mewakili apa yang disebut conscience, hati nurani rakyat terbanyak. Bila rakyat susah, suara mesti di kalangan anak muda. Ada pendidikan, tetapi tidak ada keprihatinan, tak ada jiwa kemanusiaan. Nak berjuang bagaimana? Sekarang ini semua orang nak berjuang, tapi bila rakyat derita, miskin, tidak ada suara. Yang mereka fikirkan nasib mereka saja. Siapa yang boleh bercakap bagi pihak orang baling? Maka kita tengok pada tahun 1974 luar biasa dalam sejarah kita, di mana rakyat sendiri bangkit. Puluh ribu anak-anak muda turun. Ini baru perjuangan mahasiswa dan anak muda, saudara. Dia turun ke tengah gelanggang, kena rempuh, kena pukul, dia masih berjuang. Kerana apa? Menyuarakan hak rakyat miskin, khususnya petani. Jadi ini jasa orang baling. Jasa orang baling kepada saya, dan saya ucap terima kasih. Kerana apa? Kerana itu mendewasakan saya. Saya belajar arti perjuangan. Saya belajar arti kemiskinan dan derita dari rakyat baling dan peristiwa baling. Pertama, kita tidak nafikan 1974 itu adalah titik penting kepada perjuangan mahasiswa, terutama dalam sejarah Malaysia lah. Tapi kita tidak nafikan perkembangan student activism ataupun pergerakan pelajar itu terus berkembang hingga hari ini. Namun mungkin tidak dapat menandingi apa yang telah dilakukan oleh mereka yang sudah. Tapi neraca timbangan inspirasi itu kita lakukan melalui kaedah-kaedah yang bertepatan dengan zaman. Kita lihat sekarang ini keberanian anak-anak muda, terutama mahasiswa, untuk melontarkan kritikan kepada kerajaan itu masih konsisten, terutama mengkritik polisi-polisi yang tidak memberi manfaat kepada rakyat dan sebagainya. Kita tidak nafikan sekarang kita berhadapan, terutama selepas COVID-19, dasar keselamatan makanan negara ini terjejas. Contohnya, kita masih bergantung kepada import beras daripada negara-negara jiran. Begitu juga terkini sedang berlaku kekurangan bahan mentah seperti telur, minyak, ayam dan sebagainya. Ada dasar itu harus dilihat kepada equitable justice ataupun basic needs. Need base, maknanya rakyat perlukan apa? Dalam keadaan projek-projek besar diteruskan, dalam keadaan bekalan makanan tidak cukup, saya rasa kerajaan harus ada affirmative action yang mengambil kira keperluan yang berdasarkan keperluan rakyat terbanyak, bukannya menguntungkan mereka-mereka yang sudah senang dan sebagainya. Kita tidak nafikan, jelas untuk kita katakan bahawa perjuangan kita ini bukan mengangkat tokoh ketokohan ataupun persona dia semata. Dia adalah soal idealisme yang dia angkat, prinsip perjuangan, dasar-dasar, idea-idea dan juga sumbangan yang dia telah lakukan. Pengalaman beliau sebagai Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Industri Asas Tani, bahkan Menteri Belia dan Sukan, kita lihat pelbagai polisi itu menguntungkan rakyat.
kita perlukan orang muda dan belia, tapi pada masa yang sama kita perlukan dokongan dan sokongan serta hikmah daripada orang tua. Sebab itu kita katakan sesebuah perjuangan itu meraihkan semua orang, lelaki, wanita, belia, tua dan sebagainya. Kerana setiap generasi, setiap orang itu ada kekuatannya sendiri yang harus dihargai untuk kita bentuk sebagai suatu barisan yang padu untuk memastikan nasib negara kita dapat diubah. Kita berhadapan dengan pelbagai jenis kemiskinan sekarang. Jika dulu kemiskinan mungkin dari sudut tidak cukup makan dan sebagainya. Sekarang ni kita berhadapan dengan soal kemiskinan pendidikan, kemiskinan akhlak, kemiskinan digital dan sebagainya. Itu adalah sebahagian hasil daripada isu kemiskinan yang tidak dapat diselesaikan. Jadi kita bimbang sekiranya persoalan kemiskinan ini tidak dapat ditangani dengan lebih serius, dia akan menyebabkan bentuk-bentuk masalah-masalah lain akan berlaku. Lebih-lebih lagi ada pesanan Nabi Muhammad SAW berkata kan, apabila kita menjadi miskin itu akan menyebabkan perkara-perkara lain berlaku. Jadi justru kena difikirkan suatu kaedah yang afirmatif, yang kukuh bagi memastikan isu kemiskinan ini dapat ditangani secara cermat dan bersistem.